Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, tiada yang tahu melainkan Allah. Maksudnya kita semua tak tahu. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mulakan surah-surah yang penting dalam Quran tu dengan ayat-ayat yang tak ada siapa tahu melainkan Allah. Ha mim ta sin alif lam mim. Jadi surah yang baru ni pun ada ha mim. Jadi ini ayat-ayat yang tak ada siapa faham makna dia melainkan Allah. Kenapa Allah mulakan surah ni dengan ayat yang orang tak faham melainkan Allah? Karena Allah mahu kita baca surah ni dengan iman ke tahap yang Allah mahu, tiada yang tahu melainkan Allah. Kalau kita baca Quran dengan tidak ada tahap iman ke tahap yang Allah mahu, bahawa tiada yang tahu melainkan Allah, kita akan faham. Saya akan faham surah dan kita tidak akan dapat amal. Jadi Allah mahu kita baca surah tu dengan yakin ke dalam hati kita ke tahap yang Allah mahu, bahawa tiada yang tahu melainkan kalau kita ada itu, baru kita diberi faham oleh Allah dan diberi taufik untuk amal. Kenapa? Dalam surah tu ada perintah-perintah di antara yang penting-penting yang Allah mahu kita amal. Sebab itu Al-Quran ni dia mulakan sebahagian surah tu dengan ayat-ayat mutasyabihat. Tak ada siapa tahu makna dia. Jadi kita tak faham kan sebelum ni. Ada pernah dengar tafsir ni? Ada kan? Jadi kalau kita baca surah tu, dalam tu mulakan dengan Tasin, Ha Mim, kita kena, sebenarnya kalau kita nak dapat faedah dari surah tu, kita mesti ada yakin ke tahap yang Allah mahu. Tiada yang tahu melainkan Allah. Kalau kita baca Quran dengan tak ada yakin tu, ke tahap yang Allah mahu, tiada yang tahu melainkan Allah, kita tak akan diberi faham. Macam Yazid baca Quran, macam Samad baca Quran, macam Rashidi baca Quran, jauh sekali lah, takkan faham. Baca boleh lah, faham dan dapat amal tak boleh. Walaupun dia dah diterjemah ke bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris, bahasa yang dia faham, kata dia tak boleh faham. Jadi bagi faham tu bukan bahasa tu. Patutnya kalau Quran tu dah diterjemah Melayu, kita yang bahasa Melayu patut faham lah. Arab dia faham bila dia bahasa Arab. Pasti orang Melayu faham bila dia terjemah bahasa Melayu. Ini disuruh pula orang Melayu belajar Quran bahasa Arab saja. Allah SWT bagi Quran tu bahasa Arab supaya Nabi tahu dan sahabat tahu, sebab dia orang Arab. Kalau Nabi tu orang Melayu, Quran tu tak turun bahasa Arab. Kalau Nabi Muhammad tu orang Melayu, orang Jawi tu kata, dia tak keluar, takkan Quran tu turun bahasa Arab pula. Bagaimana boleh Nabi orang Arab, Quran bahasa Melayu, atau Nabi orang Melayu, Quran bahasa Arab? Tentulah Allah mahu bahasa Arab. Kita patut faham, orang Melayu ni takkan faham Quran kalau kita tak terjemah dia kepada bahasa Melayu. Jadi nak terjemah Quran tu ke dalam bahasa Melayu, kena orang yang faham Quran tu. Kalau orang yang tak ada, tiada yang tahu melainkan Allah tu, tak ada dalam hati dia, dia nak terjemah, dia terjemah tak betul. Masa saya tunjuk kat kamu tu, walaupun doktor, profesor dalam bahagian agama bahasa Arab, tak boleh. Dia tak boleh terjemah.
kepada bahasa Melayu yang dipaham. Sebab dia tidak faham, macam mana nak terjemah? Jadi untuk menterjemahkan Arab tu kepada Melayu, yang orang Melayu boleh faham, orang yang terjemah tu kena mencapai tahap iman, yang mana tiada yang tahu melainkan Allah. Itu dia. Siapa yang ada iman tiada yang tahu melainkan Allah ni dalam hati dia, yang depan saya ni? Ada? Samad ada? Samad ada iman apa? Saya tahu. Allah tahu, betul. Saya tahu juga. Dia tak boleh. Dia kena baca Quran ni kalau mau dapat faedah, maksudnya dapat faham dan dapat amal lah. Itu namanya faedah. Dia kena orang takwa. Orang takwa itulah orang yang ada tahap iman yang Allah mahu tiada yang tahu melainkan Allah. Sebab itu Allah mulakan surah tu. Bukan semua surah. Kenapa yang dalam surah yang ada tu, benda-benda yang diterangkan tu among the most important, di antara yang paling penting yang Allah mahu kita faham dan kita amal. Tapi sayang, kerana tak ada takwa, kerana tak ada yakin ke tahap yang Allah mahu, bahawa tiada yang tahu melainkan Allah, tak faham dan tak amal. Jadi hanya baca Quran dan melagukan Quran, taranum, macam Yazid dan keluarganya belajar taranum daripada Johan Karya Malaysia, Hajar Rahmah. Itulah yang faham. Lepas tu dia orang semua belajar Quran, sebenarnya dia orang belajar baca Quran, tak ada nak faham, nak amal, tak ada. Tak ada orang belajar Quran untuk faham dan amal, tak ada. Yang dikatakan belajar Quran ke rumah-rumah tu semua belajar baca Quran. Yang dah tahu baca Quran, taranum. Itulah pencapaian dia. Jadi Quran ni sudah direndahkan martabatnya oleh kita. Kita telah belakangkan Quran, maka kita semua dah ada Quran macam itu. Lepas tu kita gunalah Quran, ayat-ayat Quran tu untuk dapat faedah daripada benda dunia ni. Untuk laris berniaga, untuk murah rezeki, untuk mudah kahwin, untuk mudah kerja, macam-macam. Kita belajarlah bab tu. Mana ayat yang kita mau baca kalau kita sesat, mana ayat yang kita mau baca kalau kita mau cepat kahwin, macam-macam. Jadi adalah bab-bab ilmu tu. Bacalah ayat-ayat tu, atau tangkal letak ayat-ayat tu, atau letak kat pintu, atau letak kat kubur. Jadi setakat tu je lah Quran tu faedah untuk kita. Kenapa tak ada faedah dan manfaat? Sebab kita tidak beriman dan beramal soleh. Kita tidak jadi orang takwa. Kenapa kita tak jadi orang takwa dan beriman dan beramal soleh? Sebab kita cinta dunia dan tak cinta Allah. Kita langgar semua perintah Allah, termasuk perintah yang besar sekali, mengajak manusia kepada kebaikan, cegah kemungkaran. Itu perintah yang pertama kita akan tinggal bila cinta dunia. Masalah yang besar kita orang Islam, kenapa tidak faham Quran? Sebab cinta dunia. Kerana itu kita tidak buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, cegah kemungkaran dengan korban harta diri kita. Kita tak mau. Yang paling susah kita nak mengamalkan agama, perintah yang mana? Semayang susah juga, tapi perintah yang kena korban harta diri ni, kita kata ini the last kita nak buat lah. So baiklah kita matikan aja kerja ni. Ustaz-ustaz, orang alim pun tak bercerita bab ni lah. Tak ada suruh orang untuk korban harta diri, ada? Buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, cegah kemungkaran. Bila mengajak agama, ajak orang jangan minta duit, sabar, dia tak ajar tu. Tak ada kuliah bab tu. Jadi kerja tu mati. Kenapa mati? Sebab cinta dunia. Dan bila cinta dunia, tentulah takut mati. Macam Rashidi sekarang. Takut mati tak? Tak. Takut mati tak? Takut. Itulah tanda ada cinta dunia. Samad takut mati tak? Takut.
Yazid takut mati tak? Sufyan? Kau takut tidak? Kalau orang yang tak takut mati ni, dia tak ada cinta dunia maknanya. Jadi kata Allah, ini orang Yahudi, dia orang kata dia ni cinta Allah. Tapi mana boleh cinta Allah kalau cinta dunia. Orang yang cinta dunia ni, dia tak ada tempat untuk cinta Allah kat dalam hati dia. Jadi bila tak cinta dunia, cinta Allah, tentulah tak mau taat perintah Allah kan. Jadi perintah Allah tu ada juga yang tak payah kena dunia. Macam puasa kan, macam semayang, tak apa-apalah. Yang banyak kena dunia ni buat kerja, mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada kebaikan, keluar jalan Allah, untuk mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Yang itu Sufyan tak nak buat, keluar jalan Allah untuk mengajak manusia kepada Allah, tak nak buat. Itu tanda apa? Cinta yang sangat berat kan? Sahabat yang lambat, bukan tak nak keluar, dia nak keluar tapi kemudian sikit. Dia ada kuda yang kuat, yang laju gitu. Sebab dia selama ni sibuk keluar jalan Allah, tak ada masa nak tanam kurma kan. Ada satu jangka waktu lama tak ada perang, tak ada khuruj. Jadi dia ada masa lah untuk menanam kurma kan. Itu dia punya career lah, sahabat tu. Jadi bila nak ranum pula dan nak memungut buah pula, kena pula perintah. Itu yang berat tu. Saya rasa kalau orang sekarang itu perintah datang semua tak nak keluar. Dah tak ada macam itu pun tak nak keluar. Bayangkan tak ada masa pun nak kumpul harta, tak ada masa nak tanam kurma, tak ada masa. Sentiasa ada, sekejap panggil keluar jalan Allah, sekejap pegang keluar. Macam mana nak masa? Jadi bila ada masa pula Allah juga sebenarnya Allah tahu siapa di antara sahabat tu yang dah dapat jangkitan cinta dunia. Bukan dia tak tahu, dia tahu semua. Sebab itu untuk bersihkan sahabat dia cinta dunia, Allah bagi perintah ni kepada Nabi supaya datangkan tabuk. Dan perintah tu semua kena pergi, tak terkecuali. Jadi kalau Sufyan ada waktu tu memang dia tak keluar, dia jadilah di antara kumpulan munafikin. Dia tak sedar dia munafikin. Lepas tu bagi alasan macam-macam orang munafikin sebab tak nak keluar. Tapi Hanzalah dia pinjam, ambil duit mak dia untuk keluar jalan Allah. Selama ni lah dia dah 2 kali 4 bulan tu. Dia pakai duit siapa? Duit siapa sama? Ibu dia. Sufyan, Hanzalah pakai duit siapa? Ibu. Jadi bukan duit dia. Sedangkan perintah tu bi amwalikum. Azri pakai duit siapa? Baru ni keluar 4 bulan. Duit apa sama? Duit bini dia. Allah suruh bi amwalikum wa anfusikum. Rasidi keluar selama ni duit siapa? Pinjam tapi tak bayar. Macam tak, bukan duit dia. Jadi kita tak mau belanja duit kita untuk kerja-kerja ni. Sebab kita cinta dunia. Nak keluar cinta dunia tu, kita kena keluar harta diri kita sendiri. Memang orang nampak Rashidi korban, Yazid nampak Rashidi korban kan? Betul tak Yazid? Oh, macam Rashidi tu korban. Boleh dia. Iyalah, yang susahnya tu bukan keluar tu, harta nak dibelanja. Itu orang memakai harta bini, harta mak, bukan. Jadi macam mana cinta dunia tu nak keluar dari hati kita dan masuknya cinta Allah? Tentu tak ada. Jadi Nabi SAW juga pakai duit dia. Waktu dia tak dapat nak, bila Umar radhiyallahu anhu, Abu Bakar begitu, aku dah tahu dah kau akan pergi ni ya Rasulullah. Aku dah siapkan 2 unta. Satu untuk aku, satu untuk kamu. Bukan Abu Bakar kata aku jual unta, tak. Aku bagi kat kau.
Tapi Nabi kata tak apa, aku hutang. Nanti aku bayarkan. Dia hutang, betul bayar dia. Bukan tak bayar macam Rashidi, betul bayar. Bila Nabi SAW banyak dapat duit, Nabi lambat 5 hari nak tahu siapa hutang dia belum bayar. Allah SWT begitu, apa yang kita belanja di jalan Allah ni, Allah akan bayar dia, Allah akan bagi kita. Lambat atau cepatnya. Anzala tak ada. Sampai sekarang iman tak boleh masuk. Cinta dunia banyak. Tapi tak apalah, dia budak-budak lagi kan. Baru 23 tahun. Kalau dalam 50 tahun nak payah. Dan nak mati pun iman tak ada lagi. Jadi Anzala kena kerja, kena nampak nilai duit. Nilai duit tu datang bila kita bagi masa kan. Bagi banyak masa kita, bagi duit tu lagi kita banyak cinta duit. Kalau kita masa tak ada bagi, tiba dapat duit, duit tu kita tak cinta. Macam sekarang ni, yang duit yang Rashidi dapat jual tanah ni, dia tak berapa cinta daripada duit dia dapat dengan kerja 8 jam saya. Itu dia susah nak bagi. Sebab susah dapat kan. Yang senang dapat ni tak berapa susah sangat. Susah juga. Bagi orang yang cinta dunia sangat, susah betul lah. Jadi sebab itu orang kerja kerajaan ni dia banyak kelekut. Susah dia nak belanja orang kerja kerajaan. Sebab apa? Kerja kerajaan ni pagi pukul 8 sampai 5 petang. Nak dapat berapa sama? Generally 500 dapat tak sehari berapa? Kalau dapat gaji 2,000, kalau profesor tak apalah, sehari 500. Profesor kan, sehari 500, sehari 1,000, 800. Kalau biasa ni jadi 100 nak keluar RM50 jalan Allah kan susah. Jadi orang yang kurang kedekut, orang berniaga yang senang dapat duit tapi dia tak boleh bagi masa. Orang berniaga rasa masa dia dapat duit banyak. Jadi bagi dia bagi sedekah, kau keluarlah aku tak payah dia. Orang berniaga kan. Sebab itu Rashidi jumpa orang berniaga hutang, dia senang bagi, dia tak payah keluar. Dia anggap mudah-mudahan apa Rashidi keluar dia dapat. Tapi dia tak dapat juga. Jadi yang bekerja dengan orang, dia cinta duit dia, gaji dia, susah dia nak keluar. Yang berniaga, dia tak nak keluar, dia boleh bagi duit. Ini Mufti Zainabil begitu dalam bayan. Jadi Allah tak mau macam tu. Allah mau semua kena korban masa dan korban duit dia. Rashidi belum faham lagi sampai saat ni tau. Bab-bab ni dia belum faham ni. Kau faham tak? Dia faham tak? Tak faham. Baru ni dia keluar 40 hari, 4 bulan. Dia pakai duit dia lah, tapi dia tak ada tinggal untuk keluarga dia. Berapa banyak? Yalah, mana Rashidi dapat duit? Susah dia nak bangun. Jadi banyak belanja Rashidi keluar. Gajinya ada 5,000. Mana ada kau simpan duit? Ada kau simpan duit? Ada tu. Tak percayalah kau 5,000 belanja. Yalah, mana kau dapat duit tu? Kau pinjam kan? Duit saya juga lah. Pinjam dululah sebab tanah tu nak dijual. Kan? Duit tanah tu dia minta pakcik tu suruh bagi dia, nanti tolak lah. Ni Presiden. Jadi tuan-tuan yang mulia, sebab itu bila saya nak keluar 40 hari dulu, saya kena tinggal rumah saya 100 hari. 40 hari 4,000. Saya kena keluar dengan duit saya 2,000 misalnya. Jadi 6,000. Baru boleh keluar 100 hari. Sekarang ni RM60 sehari.
Dia orang punya beli-beli makanan, bukan beli-beli sabun apa saja. Sabun apa semua tu Giant 600-700 sebulan. 600 pak. Lepas tu yang hari-hari makan, dia beli sayur, beli lauk, tak mau masak. Kalau nak keluar itu semua siap lah. Tak boleh biarkan dia mengamuk lah dia. Lepas tu nak dibawa kita lagi. Sebab itu orang yang kerja profesor gaji 10,000, dia cuti 4 bulan. 4 bulan gaji 4,000, 10,000 tak ada tau. Orang tak nak bagi gaji, keluarnya Allah bergaji tak ada. Lepas tu 10,000 4 bulan 40,000 tak ada masuk. Lepas tu nak tinggal dengan isteri 100 hari lah katakan. Jadi 100 hari 16,000 nak tinggal kat keluarga 100 hari 4 bulan 16,000. Dia nak bawa lagi 5-6,000. Jadi belanja dia berapa? Banyak. Senang. Sebab itu kecuali dia cinta dunia tak ada langsung. Ini memang orang tak nak buat. Orang kata ni gila je. Dan Anzala bolehlah dia keluar duit mak dia. Kita tengok kau main lagi. Tapi apa iman dia dapat? Senyum macam-macam, dia kuat korban. Dia tak ada korban aja. Belum korban lagi. Sebab itu orang kata dia ni belum buat dakwah kalau belum kahwin dan belum kerja. Orang yang bekerja dan kahwin baru start nak buat dakwah. Kalau dia terus buat lah. Setengah orang tu masa bujang dia buat, bila dah mula kahwin dan mula kerja, dah slow. Berhenti lah. Tak boleh lagi keluar. Sebab yang susah di situnya, dia nak tinggalkan bini. Bukan tinggal begitu je, kena tinggal dengan keperluannya. Dan dia kena bawa keperluan dia. Dan dia kena cuti tanpa gaji. Lainlah cikgu, dia keluar hujung tahun. Cikgu, dia ada gaji. Lepas tu dia boleh tinggalkanlah. Dia tak payah tinggalkan. Suami dia pun, isteri pun cikgu juga. Ada gaji. Lepas tu dia keluar. Jadi tak adalah korban dia banyak sangat. Jadi kebanyakan yang keluar ni cikgu. Yang orang yang business semua tak ada. Supian tu, Ampang tu, berapa lama dia bagi nama 4 bulan? Saya rasa dekat 20 tahun. Sampai ke hari ni dia belum keluar. Supian Ampang belum keluar 4 bulan. Kenapa begitu susah sekali? Masa panjang. Jadi orang biasanya dia tunggu keluar 4 bulan ni, dia dah bersara lah. Dah bersara baru dia keluar cikgu tu apa semua. Sebelum bersara, anak dia semua dah hafiz alim. Sebab hafiz alim anak dia pun kena ada duit. Takkan hantar anak tu tak ada duit. Nak bagi anak-anak tu belajar macam mana? Jadi dia terpaksa tangguhkan dia keluar. Bila bersara je, dia pun terus dah simpan keluar. Tak ada masa lagi dah. Kalau mati sebelum tu dia tak pergilah. Jadi sebab itu kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran ni, kena korban harta diri ni perintah yang sangat berat. Apabila cinta dunia datang pada umat ni, perintah ni jatuh. Habis. Nabi kata, apabila umatku mencintai dunia, luputlah dia dari mencintai agama. Makna perintah-perintah Allah. Apabila dia luput dari mencintai agama, maka dia berhenti dari kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Bukan mencegah kebaikan, mencegah kemungkaran kerja tempatan aja. Seluruh dunia kena buat. Sufyan dia kata kerja tempatan dia tak ikut Quran. Dia kena mencegah mungkar masyarakat kampung, masyarakat kita, masyarakat bandar kita, negara kita dan seluruh dunia. Kita kena pergi ke semua tempat ni. Nak pakai apa? Pakai duit dan nak bagi masa. Itu orang kaya kata aku bagi duit, kamu masa tak ada. Kau pergilah. Kau miskin pergilah. Kau tak payah pakai duit, aku bagi kau 5,000. Belah 4 bulan. Tahun depan pergi lagi, mana kau dapat duit? Ada orang kaya bagi. Orang kaya tu baik dengan dia. Tapi dia tak dapat faedah kan. Cinta dunia tak keluar daripada orang miskin tu. Mungkin dapat pahala, saya tak tahulah. Maksudnya Allah mahu kita buat kerja ni dengan korban harta diri. Kenapa Allah buat begitu? Memang
Pahit tapi baik untuk kita. Cinta dunia tu hilang. Itu yang Allah mahu. Anzala cinta dunia tak pernah keluar daripada dia. Sebab selama ni dia pakai duit mak dia. Bapak dia kata, dia 3 beranak pergi 4 bulan kan, semua bayar. Apa yang dia senyum, apa yang dia kata dia korban, dia nak iman kuat. Iman kuat kenalah korban harta diri sendiri. Kalau tak ada, takkan dapat kau iman kuatnya, Anzala. Kau kena faham, kau bukan banyak kegas, banyak itu, kau beli iman kuat tak. Hati tu kalau penuh dengan dunia, kalimah yang kau cakap, gas tu tak boleh masuk. Dia tak boleh masuk dalam diri kau. Dan Anzala ni walaupun dia kecil, cinta dunia dia banyak. Kenapa? Mak bapak dia bawa dia seluruh dunia tengok dunia. Belanja duit dia orang, bawa anak-anak dia orang sekejap Tokyo, sekejap Jepun, Mekah, sekejap Amerika, macam-macam lah. Haji, umrah. Anzala semua dah pergi dah banyak. Yang kamu semua belum pergi lagi, dia dah pergi dah. Apa yang Anzala dapat dengan pergi semua ni? Nampak dunia kan. Apa yang dia nampak, lepas tu dia apa? Cinta. Sekarang ni sebab itu kau heran tengok, dia kecil lagi cinta dunia macam orang tua. Patutnya orang muda kecil ni senang sikit masuk kalimah. Ini susah macam orang tua. Sebab bapak dia dan mak dia telah biarkan dia mencintai dunia. Lepas tu diberi apa nak. Last sekarang dunia tak ada, kurang. Jadi dah miskin. Sampai satu waktu kan? Sebab itu tuan yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala fardukan untuk kita buat kerja ni dengan korban harta diri kita. Allah Subhanahu Wa Taala tak mau kita dapat dunia daripada kerja ni. Dapat duit berceramah tak boleh. Kenapa Allah tak benarkan kita dapat duit dari berceramah? Cinta dunia lah supaya jangan masuk. Orang minta kat kita, Allah suruh kita bagi. Berapa nak bagi sedekah? Tanya. Lebih dari yang perlu. Makna yang kita perlu tu, lebih tu kita bagi semua kat orang. Macam ni tahap Allah mahu tak? Tapi hari ni orang bagi zakat pun tak boleh. Bukan sedekah, zakat 2.5% pun tak mampu nak bagi. Tak bagi pun duit million. Banyak duit, kira je. Ada satu kawan bapak dia kata, abang saya milioner tapi KFC semua dia tak pergi, McDonald's semua dia tak makan. Jimat duit. Dia tak makan apa-apa, dia kata berkira semua. Sebab dia nak jadi kaya ni, dia kata kalau banyak berbelanja, masa bila nak jadi kaya? Ya. Jadi Anzala makan, dia suka mak dia, bapak dia belanja kat dia. Mana masa bapak mak dia nak jadi kaya? Habiskan dengan Anzala, dengan Zakir je macam-macam nak makan, nak ke sana kemari, membelanja, menghabiskan duit. Mana nak simpan? Sebab tu tak jadi kaya. Cuba mak bapak kau jenis kedekut ni. Tapi Anzala sudah jadi rosak sebab dapat apa saja dia. Bila dia tak ada je, dia tak ingat Allah. Dia ingat mak dia. Bila dia nak apa je, dia ingat siapa? Samad? Ibu dia. Itu maknanya apa yang dia percaya dalam hati dia. Bahawa tiada yang boleh bagi melainkan ibu. Tiada yang boleh bagi apa sendak melainkan ibu. Jadi itu masuk ada dalam Allah boleh masuk? Tak boleh masuk. Okey tuan, gas.